Parlimen akan bersidang 13 September ini. Apa yang boleh dijangka? Di atas talian adalah Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia bersama kami pada hari ini untuk merungkaikan isu-isu yang boleh kita jangkakan akan berlaku. Prof, kita mulakan dengan status undi percaya. Terdapat desas-desus bahawa undi percaya tidak akan dibentangkan. Apa pendapat Profesor? Bagi saya, ramai yang menyatakan bahawa usul undi percaya ataupun usul undi tidak percaya sudah tidak lagi relevan kerana berdasarkan kepada apa yang berlaku sebelum ini apabila Yang di-Pertuan Agong melantik Yang Muhammad Perdana Menteri. Pelantikan tersebut dibuat adalah berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Jadi proses-proses yang berlaku juga adalah berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan, di mana tindakan beliau dalam memilih Yang Muhammad Perdana Menteri adalah berdasarkan kepada kepercayaan beliau bahawa Perdana Menteri mempunyai sokongan majoriti. Jadi ini bertepatan dan selaras dengan apa yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sebab itulah saya percaya komen-komen ramai kita lihat pakar-pakar perundangan yang menyatakan bahawa tidak perlu lagi adanya membawa usul undi percaya ataupun membawa usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri kerana keabsahan pelantikan itu adalah sah berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan. Jadi saya kira apa yang disuarakan itu adalah sebenarnya bertepatan dengan apa yang telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi bagi saya memang sewajarnya lah tidak perlu lagi untuk diadakan ataupun mana-mana pihak cuba membawa usul undi percaya ataupun undi tidak percaya kerana apa yang kita mahukan ialah selepas saja pelantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong maka sepatutnya kerajaan yang ada yang hanya mempunyai tempoh kurang daripada 2 tahun menumpukan sepenuh perhatian kepada menguruskan negara terutama memastikan kerajaan dapat menangani wabak COVID-19 dengan lebih baik dan juga dalam masa yang sama juga memberikan tumpuan sepenuhnya ke arah memulihkan semula ekonomi negara. Prof, untuk kita menjagakan apa yang akan berlaku, mungkin bukan sahaja pada minggu pertama tetapi hari pertama, adakah kita akan jangkakan beberapa pihak terutamanya pembangkang ataupun mungkin backbencher daripada government, daripada kerajaan akan tetap membawa usul undi percaya dan akan menyebabkan satu situasi di mana riuh rendah akan berlaku di dalam Dewan Rakyat? Kalau kita lihat berdasarkan kepada prosedur Dewan Rakyat, maka sudah tentulah apa-apa usul yang akan dibawa dan dibentangkan ataupun dibincangkan perlu melalui speaker terlebih dahulu. Dan kita pun telah mendengar kenyataan daripada speaker bahawa tidak akan ada usul ataupun mana-mana individu yang akan membawa usul undi percaya ataupun undi tidak percaya setakat ini. Kerana kita lihat sudah tentulah dalam perbahasan selalu yang menjadi keutamaan adalah hal ehwal yang berkaitan dengan isu-isu dalam kerajaan. Jadi sudah tentulah agenda-agenda yang akan dibawa dan dibahaskan nanti adalah berdasarkan kepada apa yang dirasakan penting oleh pihak kerajaan. Jadi bagi saya untuk kita nak meramalkan bahawa akan ada usul undi percaya ataupun tidak percaya pada setakat ini tidak akan berlaku. Kerana ini berdasarkan kepada proses mana-mana individu yang ingin membawa usul perlu menghantar usul mereka terlebih dahulu untuk mendapat kelulusan daripada speaker terlebih dahulu. Jadi oleh kerana speaker telah menyatakan bahawa tidak akan ada usul-usul sebegitu, maka sudah pastilah kita tahu bahawa untuk sesi persidangan kali ini maka tidak akan ada sebarang usul yang akan membawa usul undi percaya ataupun tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Prof, satu lagi isu yang mungkin kita akan lihat akan menjadi satu topik perbualan yang hangat di dalam Dewan Rakyat adalah tentang isu parliamentary reform atau isu transformasi parlimen. Adakah beberapa ciri transformasi dan penambahbaikan proses parlimen dapat dilihat dalam sesi ini? Bagi saya mungkin ia akan berlaku kerana kita lihat pihak pembangkang sudah pun menyatakan beberapa kali bahawa mereka akan cuba membawa semula isu-isu pembaharuan dalam parlimen. Banyak isu-isu yang sebelum ini telah dibangkitkan
oleh pihak pembangkang terutamanya, dan juga sebelum itu juga ada sebahagian daripada anggota-anggota dalam Perikatan Nasional sendiri juga telah membangkitkan. Jadi kita lihat antara isu yang sangat penting dan juga sangat relevan yang telah pun dibangkitkan dan pasti akan cuba dibangkitkan ialah Akta Lompat Parti. Jadi ini dan kita juga lihat DAP sendiri ada menyatakan bahawa mereka akan membuat usul berkaitan dengan lompat parti, di mana jika sekiranya seseorang wakil rakyat itu lompat parti, maka tindakan akan diambil dan sebagainya. Jadi mungkin akan ada usul-usul sebegini terutama berkaitan dengan menambah baikkan lagi sistem parlimen kita dan memastikan bahawa isu-isu yang berlaku sebelum ini terutama berkaitan dengan perubahan sokongan daripada satu pemimpin kepada pemimpin yang lain, dan juga kita lihat bagaimana kejatuhan kerajaan kadang-kala berlaku kerana peralihan sokongan yang berlaku oleh kerana seseorang wakil rakyat itu berubah parti misalnya. Jadi ini antara isu pasti akan menjadi antara perkara-perkara penting yang pasti akan dibahaskan dan cuba untuk dibincangkan dalam sesi persidangan ini nanti. Ahli Parlimen Pengerang telah membawa usul itu ataupun telah menyatakan bahawa beliau akan membawa usul itu, Datuk Seri Azalina. Dan sementara itu beliau juga telah mengosongkan kerusi timbalan speaker. Dan terdapat berita baru-baru ini bahawa Setiausaha Agong Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mungkin akan dinobatkan sebagai timbalan speaker yang baru menggantikan Azalina. Adakah ini akan mewujudkan satu situasi di mana keadaan akan genting di dalam Dewan Rakyat nanti? Kita sukar untuk meramalkan, tetapi bagi saya Azalina ialah seorang yang sangat lantang dan beliau kerap kali menyuarakan berkaitan dengan kepentingan melakukan beberapa perubahan penting dalam parlimen, selaras dengan kalau kita lihat latar belakang beliau merupakan seorang peguam. Jadi sudah tentulah beliau lebih arif berkaitan dengan isu-isu perundangan di dalam negara kita, dan juga beliau juga arif berkaitan dengan proses-proses yang berlaku di dalam parlimen. Jadi bagi saya apabila beliau tidak lagi memegang jawatan timbalan speaker, makanya beliau akan lebih bebas untuk membawa sebarang usul dan juga akan pasti membahaskan apa juga usul-usul yang beliau fikirkan akan membawa perubahan penting sama ada dari segi parlimen ataupun kerajaan keseluruhannya. Jadi saya kira berdasarkan kepada pengalaman beliau sebelum ini dan berdasarkan kepada kita lihat cadangan-cadangan yang beliau utarakan selepas beliau meletakkan jawatan, pasti banyak isu-isu yang akan beliau utarakan, terutama menambah baikkan lagi sistem parlimen negara kita. Okey, mendengar kita bincang tentang Datuk Seri Ahmad Maslan, baru-baru ini beliau mengulangi gesaan agar penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun serta pendaftaran pemilih secara automatik segera dilaksanakan. Beliau menyifatkan dua perkara itu akan dapat menyumburi demokrasi. Ahmad Maslan berkata SPR sudah diberi masa secukupnya untuk bersiap sedia dengan pelaksanaannya, dan semestinya ini adalah antara gesaan yang datang daripada pihak kerajaan. Pihak pembangkang sebelum ini telah pun menyuarakan secukup-cukupnya tentang hasrat mereka untuk adakan undi 18, dan mereka telah pun sewaktu mereka berada di dalam kerajaan, di bawah kerajaan Pakatan Harapan, mereka telah pun mengusulkan undi 18 dan telah mendapat 2/3 sokongan di dalam Dewan Rakyat. Adakah ini masanya untuk kita lihat undi 18 dilaksanakan di dalam sesi persidangan parlimen kali ini? Bagi saya mungkin ia berlaku kerana mahkamah juga telah memerintah supaya pelaksanaan mereka-mereka yang berumur 18 tahun ke atas itu bagi membolehkan hak mereka untuk mengundi dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi secara tak langsung kita lihat mahkamah juga telah memastikan membuat suatu keputusan bahawa pihak kerajaan perlu menyegerakan proses hak untuk mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas untuk mengundi. Jadi saya pastilah PRU yang ke-15 nanti
maka mereka-mereka yang berumur 18 tahun ke atas akan mempunyai hak untuk mengundi. Tetapi kalau kita lihat dalam keadaan pada hari ini, saya tidak pasti apakah masyarakat yang berumur, terutama mereka-mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas ini secara keseluruhannya tahu berkaitan dengan hak mereka untuk mengundi dan juga tahu mengenai peraturan-peraturan berkaitan mengundi, dan yang lebih penting ialah proses pengundian itu sendiri. Kerana kita hendakkan supaya apabila mereka telah diberikan hak untuk mengundi, maka mereka perlu melaksanakan hak mereka ini dengan lebih bijaksana. Jadi supaya tidak ada timbul isu-isu manipulasi ataupun tidak ada timbul isu-isu di mana mereka ini digunakan kerana kekurangan pengetahuan, ya, kerana mereka tidak begitu arif dengan sistem politik dan pentadbiran di dalam negara, ataupun mereka tidak begitu peka dengan perkara-perkara yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan politik di dalam negara kita. Jadi bagi saya, walaupun keputusan yang dibuat oleh mahkamah itu merupakan satu keputusan yang perlu diterima oleh kerajaan dan semua pihak, namun dalam masa yang sama kita juga mahu supaya anggota-anggota masyarakat yang berumur 18 tahun ke atas yang akan mempunyai hak untuk mengundi, mereka juga perlu menyiapsiagakan diri mereka ke arah memastikan bahawa apabila mereka tiba masa untuk mereka mengundi, maka mereka akan melaksanakan proses pengundian ini dengan lebih bijaksana, dengan lebih matang, bagi memastikan bahawa keadaan dan sistem politik kita akan menjadi bertambah baik dengan adanya kumpulan-kumpulan yang berumur 18 tahun ke atas ni yang sudah boleh mengundi. Jadi dari satu segi kita lihat bahawa hak untuk mengundi bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas ni merupakan satu fenomena baru, dan walaupun fenomena baru, ia merupakan satu perkara yang baik kerana ia boleh meningkatkan lagi kesedaran politik di kalangan remaja, anak-anak muda yang kita lihat kadang-kadang mereka itu tidak begitu peka, tidak begitu prihatin terhadap apa-apa yang berlaku di dalam negara kita. Apatah lagi kita melihat bahawa rata-rata anak-anak muda ini kadang-kadang mereka tidak langsung minat dengan perkembangan politik semasa. Jadi sudah tentulah dengan adanya hak untuk mengundi apabila berumur 18 tahun ke atas, maka sensitiviti mereka terhadap politik perlu dipertingkatkan lagi. Dan kita mengharapkan bahawa dengan adanya peningkatan dari segi golongan yang berhak untuk mengundi, terutama mengambil kira mereka yang berumur 18 tahun ke atas, maka ia akan menyuburkan lagi amalan demokrasi di dalam negara kita, supaya apabila ramai yang lebih mengundi, maka mereka boleh menggunakan hak mereka ini dengan lebih bijaksana untuk memilih mana-mana calon ataupun mana-mana parti yang dirasakan mampu untuk membawa perjuangan mereka. Jadi bagi saya, seperti mana yang berlaku di Thailand, kalau kita lihat pilihan raya sebelum ini, di mana parti orang muda telah mendapat pengaruh yang sangat besar akibat daripada kerana parti itu dipimpin oleh orang muda, dan orang muda ramai yang mempunyai hak untuk mengundi, dan mereka telah melaksanakan hak mereka untuk mengundi itu dengan kebijaksanaan. Jadi kita melihat bahawa parti orang muda di Thailand pada PRU yang lalu telah menunjukkan satu force to be reckoned with. Jadi ini bagi saya mungkin satu senario juga yang boleh berlaku di dalam negara kita pada PRU yang ke-15, jika sekiranya parti-parti yang akan bertanding itu akan cuba untuk menarik sokongan orang-orang muda, kerana golongan orang muda yang berumur 18 tahun ke atas juga akan adalah terdiri daripada kumpulan yang mempunyai significant number. Jadi jika parti-parti yang akan bertanding itu dapat mencari wadah perjuangan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang muda, maka mereka ini mampu untuk mencorakkan satu landscape politik baru dalam negara kita, terutama dengan melihat apakah kemahuan-kemahuan yang diinginkan oleh orang-orang muda ini, seperti mana yang berlaku di Thailand sebelum ini. Baik. Itu adalah Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penganalisis politik daripada Universiti Utara Malaysia. Kita akan rehat sebentar.